المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sifat-sifat mazmumah. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, taufik hidayah Allah taala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita telah masuk kepada bab yang merupakan bahagian fardu ain bagi setiap mukallaf untuk mengetahui dan mempelajarinya, iaitu 10 sifat-sifat mazmumah. 10 bukan bermakna ini adalah keseluruhan sifat mazmumah, tidak. Banyak lagi sifat-sifat mazmumah yang lain, cuma ini ibarat seperti pokok ataupun sifat yang paling besar, yang mana yang lain lagi itu adalah cabang-cabang daripada sifat ini. Semua dalam kitab Titisan Hujan Lautan Sufi ini diletakkan sehingga 13 dan disebutkan secara ringkas sahaja berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah ini, yang mana kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lain, antaranya kalau tuan-tuan ingin mempelajari asas-asas agama ataupun asas-asas fardu ain dalam Islam, dalam agama kita, maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala meninggalkan sebuah kitab ataupun sebuah buku yang berjudul Al-Arba'in fi Usuliddin, 40 perkara asas dalam agama. 40 tu, 10 yang pertama itu perbicaraan berkenaan dengan akidah, perkara yang berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Kemudian 10 yang kedua berkaitan dengan ibadah. 10 yang ketiga ialah 10 sifat mahmudah, 10 sifat madmumah. Kemudian 10 yang keempat itu adalah 10 sifat mahmudah. So sempurnalah kalau tuan-tuan mengaji, belajar kitab Al-Arba'in fi Usuliddin yang ditenggalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka sempurnalah tuntutan fardu ain atas diri setiap mukallaf. Adapun secara cepatnya, kalau tuan-tuan nak khusus mendalami ilmu tasawuf yang fardu ain, ialah kitab Penawar. Kerana kitab Penawar tidak didahului dengan perkara yang berkaitan dengan akidah dan fiqh. Dia terus masuk kepada 7 anggota yang wajib dipelihara oleh setiap mukallaf. Kerana daripada 7 anggota itu akan melahirkan sifat-sifat mazmumah. Kemudian barulah diceritakan ataupun dibahaskan berkenaan dengan sifat mazmumah yang 10 dan 10 sifat mahmudah. Itu kalau tuan-tuan nak cepat. Maknanya umur kita dah tak banyak, semasa kita pun dah tak banyak, kita nak habiskan pengajian yang berkaitan dengan hati sanubari kita, nak bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tak sepatutnya ada dalam diri hamba, maka yang paling pantas ialah sifat penawar, kitab Penawar bagi hati. Tapi kalau tuan-tuan baca kitab besar macam kitab Hidayatus Salikin, maka tuan-tuan akan mendahului
persoalan yang berkaitan dengan akidah terlebih dahulu, kemudian fiqh, kemudian barulah dia masuk kepada sifat madmumah dan mahmudah. Dan kitab ini pun didahuluikan dengan banyak benda-benda lain dulu yang hikam itu tidak menjadi fardu ain pada setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Cuma bagi orang yang ingin mendalami, elok-elok dia pergi kepada kitab hikam setelah dia melalui yang asas yang merupakan fardu ain. Cuma pada malam ini kita masuk kepada bahagian yang wajib. Maknanya setiap orang wajib tahu bahawa ini adalah 10 sifat madmumah yang perlu dibuang dan sepatutnya tidak ada dalam diri setiap mukallaf. Kita ni mukallaf lah, akil balik. Kita dah berakal, kita pun masih berakal, dan kita pun dah balik. Kita pun tak cacat pendengaran dan penglihatan. Maknanya wajib atas kita kena tahu 10 sifat madmumah ini, dan depan nanti 10 sifat mahmudah. Cuma para ulama dalam menulis, dia dahulukan sifat madmumah ini ibarat mengambil kaedah yang ditinggalkan, iaitu dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita menolak keburukan, kemudaratan itu mestilah didahului daripada mengambil maslahat, mengambil kebaikan. So 10 ataupun 13 dalam kitab ini, sifat-sifat madmumah itu adalah ibarat mafasid. Dia akan merosakkan pahala amal ibadat yang kita buat tanpa kita sedar. Kalau kita tak mengaji, boleh jadi tanpa kita sedar, amal ibadat kita yang kita buat itu tidak ada pahala, disebabkan oleh adanya mafasid ini, adanya penyakit-penyakit ini. Itu yang menjadi kerisauan, sebab kita duduk dalam beribadat pada Allah Ta'ala, kita tak mengaji tentang sifat madmumah. Ibadat yang kita lakukan itu boleh jadi dalam keadaan riak, kita tak kenal riak itu apa. Kita buat dalam keadaan dalam diri kita ada kibir, kita tak kenal kibir itu macam mana. So sifat-sifat yang macam ni dia boleh membatalkan pahala, dia tak membatalkan ibadat. Ibadat sah sebab itu perbahasan pada fiqh. Selagi mana fiqh mengatakan sah cukup rukun syarat, maka fiqh akan kata sah. Cuma dari sudut pahalanya dapat ataupun tidak, yang itu yang ditentukan oleh tasawuf, ilmu ihsan. Sebab Nabi sebut ihsan ini adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maknanya seolah-olah engkau melihat Allah. Bila melihat keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, maka sepatutnya tidak ada lagi dalam diri kita sifat ketuhanan. Tapi kadang-kadang bila kita tak lalu melalui ilmu ini, kita tak sedar yang sifat ketuhanan tu masih ada dalam diri kita. Kita sujud, dalam hati kita masih ada takabur. Kepala dan dahi kita, muka kita, 7 anggota semua dah letak atas tanah dah, tapi hati takabur. Kita rasa kita soleh, kita rasa kita orang baik sebab kita melakukan solat. Orang yang tak solat di waktunya, di luar sana, kita rasa orang tersebut tak soleh. So kita rasa sombong dengan mereka, kita rasa kita tinggi lebih daripada mereka. Maka perasaan ataupun sifat tersebut, saat dia datang itu dipanggil ittirari. Tapi bila kita memilih untuk memiliki sifat itu ikhtiari. Saat dia ikhtiari, itulah dia boleh membatalkan pahala amal ibadat. Sebab tu ulama meletakkan salah satu daripada ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf ialah ilmu yang berkaitan dengan ihsan ataupun kita panggil ilmu tasawuf. Dan ringkasnya ialah berkaitan dengan 10 madmumah dan 10 mahmudah.
Dalam ni dia sebut 13. Tak apalah, yang pentingnya biar kita boleh tahu dan boleh kenal sifat-sifat ini, dan kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat ini daripada diri kita. Cuma saya sebut tadi, didahulukan sifat madmumah ni ialah untuk menghilangkan dulu segala keburukan yang ada dalam diri kita, kemudian selepas daripada itu barulah diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Kita nampak susunan disiplin ilmu je, macam belajar yang madmumah dulu, kemudian baru belajar yang mahmudah. Tapi sebenarnya dia berlaku secara serentak. Bila hilang sifat kibir, maka adalah sifat tawaduk. Bukan bermakna kena hilangkan dulu kemudian masukkan sifat tawaduk. Tidak, nampak macam kita belajar madmumah dulu, kemudian barulah kita belajar mahmudah. Padahal dia berlaku, prosesnya berlaku serentak lah. Baik. Ulama mengumpamakan ataupun memberi contoh, didahulukan dengan sifat madmumah daripada perbicaraan sifat mahmudah ini, umpamanya kita yang nak berzikir. Zikir dengan makna dua. Satu dengan makna sebut, yang kedua dengan makna ingat. Sebut mungkin dah sebut, ingat belum lagi. Zikir yang sebenarnya ialah nak hati yang zikir, bukan lisan. Antara zikir hati dan zikir qalbi lebih afdal. Tapi kalau qalbi tak berzikir, baik lisanlah berzikir. Itu yang kita duk baca tu, lepas mayang baca zikir. Dilatih, diajar daripada dulu, turun temurun. Ulama-ulama tinggalkan pada kita, lepas mayang baca zikir ni, lepas mayang baca zikir ni. Yang sama je kita duk baca lepas mayang 5 kali sehari tu, yang ulama tinggal kepada kita. Tapi kalau kita duduk di tempat-tempat pengajian, kita akan tengok zikir dia berlainan. Lepas maghrib lain zikir dia, lepas isyak lain, lepas subuh panjang lagi zikir dia. Kita ni je yang di tempat umum ni, pendek dan ringkas zikir yang kita buat. Tak apalah. Yang pentingnya nak sebut, zikir ni ada dua. Satu zikir lisan, yang kedua zikir qalbi. Target kita yang sebenarnya ialah kalau boleh dua-dua tu zikir. Lisan pun menyebut, hati pun hadir. Tapi sekarang ni boleh jadi lisan dah berzikir, hati belum hadir. Nak yang lebih daripada itu ialah hati hadir walau lisan tak berzikir. Walau lisan tak menyebut Allah, tapi hati hadir dengan Allah. Tapi nak sampai ke tahap itu, nak kena latih dengan lisan dulu zikir. So macam mana nak suruh lisan ni boleh duduk berzikir kepada Allah Ta'ala? Maka ulama kata, salah satu jalannya nak latih diri kita ni berzikir, ialah kena tinggallah salah satu daripada sifat madmumah yang menghalang kita daripada banyak berzikir ni, ialah syarahut ta'am. Bab yang pertama, syarahut ta'am, iaitu sangat gemar kepada makan. Nanti dia akan cerita kepada kita. Cuma ringkas sangatlah perbahasan dalam kitab ini berkenaan dengan satu-satu bab ataupun satu-satu sifat itu. Jadi kalau kita ni orang yang galik dengan makanan je, Quran pun tak sempat baca. Kita ni jenis food hunter, orang panggil dia, food hunter orang panggil. Yang jenis duk cari makan dalam Facebook kan. Dalam Facebook tu dia ada grup Gombak Food Delivery ke apa tuan-tuan. Tu kalau tuan-tuan join yang tu, dia cerita bab makan je lah. Orang iklan pasal makan je lah, untuk orang-orang yang nak mencari makan. Nak cari makan untuk esok, dia dah tanya dah malam ni, ada tak untuk esok harga dia RM5, saya nak 30 pack katakanlah. Bawah tu tuan-tuan boleh tengok komen ramai orang yang offer untuk bagi makanan itu, ini dan sebagainya. Saya tak kata itu salah, ni cerita kita. Cerita kita. Jadi kalau kerja kita hanya mencari tentang makan je, jawab dia, tak buka lah apps Quran yang ada dalam Facebook. Tu satu contoh. Kalau kita jenis baca benda lain pula, isu-isu semasa je kita galiknya.
Maka tak akan terbuka juga apps Quran walaupun dah ada dalam telefon dah. So bila nak baca Quran, nak ambil atas rak, rasa tak larat dah. Pi masjid nak bangun pi ambil di rak tu rasa tak dah. Bangun pergi ambil di rak, lepas tu datang duduk baca Quran, lepas tu bangun letak balik di rak. Rasa tak buat dah. Dalam telefon dah ada sekarang ni, tak baca juga. Sebab apa? Duk baca berita-berita sensasi. Duk baca cerita-cerita gosip. Nanti depan nanti yang kedua, syarahul kalam. Lobo atas berkata-kata. Tu dua-dua tu nanti dia akan cerita pada kita. Dua-dua tu adalah sifat madmumah. Kena tinggal, barulah dia datang sifat mahmudah, iaitu saya sebut tadi contoh, ialah boleh kita duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Nak duduk 30 minit ni bukan senang, walaupun nampak sekejap je 30 minit. Kita duduk depan TV tak sedar pun 30 minit. Kita melayan telefon tak sedar pun 30 minit. Tapi kalau duduk dengan zikir, duduk dengan Quran, kita akan rasa lama duduk dengan Quran dan duduk dengan zikir ni. Tu masalah jiwa kita yang seronok dengan benda lain dah lah. Jadi dalam ni dia nak cerita kepada kita, mungkin ada dalam diri kita ini ke-13 sifat madmumah ini, ataupun boleh jadi ada tak banyak dah yang perlu kita kikis hakis buang dalam diri kita. Jadi kita nak perlu kenal 13 dalam kitab ni sebut sifat-sifat madmumah, kemudian kita isinya dengan sifat mahmudah. Baik. Maka dia kata ada pun sifat-sifat madmumah yang wajib. Disebut wajib. Wajib pada syarak. Maknanya Allah Ta'ala yang mewajibkan sifat ini perlu dijauhi. Maknanya kalau kita tak mengaji yang ni, tak gugurlah tuntutan fardu ain tu. Maknanya kalau kita meninggal dalam keadaan masih ada tuntutan ilmu fardu ain yang perlu kita belajar, maknanya besarlah tanggungan dosa atas diri kita. Kita datang menghadap Allah Ta'ala, dalam diri kita banyak sifat madmumah. Sifat takabur ada, sifat ujub ada, sifat riya ada, macam-macam sifat ada. Kenapa ada sifat ni? Sebab kita tak mengaji dia. So kita tak kenal kibir ni apa. Kita sombong dengan siapa? Dengan anak kita sombong, dengan bini kita sombong, dengan kawan-kawan kita sombong, dengan ahli jemaah masjid surau kita sombong, dengan rakan sekerja kita sombong. Sombong memanjang kita ni. Orang kenal kita dengan kesombongan. Kalau tak sedar lagi, orang dah kenal kita dengan kesombongan, kita belum sedar yang kita ada sifat sombong, tu maknanya dahsyat. Dahsyat diri kita ni kalau kita boleh duduk dengan kesombongan itu. Jadi sifat-sifat itulah yang wajib dijauhi oleh setiap muslim. Muslim sini maknanya mukallaf, yang akil dan baligh, yang tak ada kecacatan pendengaran dan penglihatan. Kalau cacat pendengaran dan penglihatan sejak lahir, maka tak wajib atas dia mengaji ilmu yang fardu ain ni. Syarat dia daripada lahir. Daripada lahir tu dia cacat penglihatan dan juga pendengaran, maka tak wajib atas dia. Duduk atas muka dunia ni percuma sahaja. Maknanya percuma lah dia duduk atas muka dunia ni. Adapun kita yang dah balik kemudian baru cacat, maka tuntutan wajib ataupun fardu ain tu berjalan atas diri kita. Kena pergi mengaji, kena usaha dan ikhtiar. Tu saya ingat Baba Zik sebut, dia kata waktu mengaji kitab penawar lah, dia kata kalau di kawasan kita ni tak ada yang mengajar sifat 20 ni, 20 madmumah, 10 madmumah, 10 mahmudah ni, tak ada yang mengajar di tempat kita ni, wajib kita kena keluar daripada tempat kita ni, pergi cari mana ada orang mengajar. Sebab ni fardu ain, tak boleh selesa duduk tempat kita. Tengok-tengok di masjid kita senarai penceramah yang mengajar di masjid kita, tak ada seorang pun baca kitab penawar yang mengajar 10 madmumah mahmudah tu. Maka kita atas inisiatif diri nak menggugurkan tuntutan fardu ain atas diri kita. Orang lain tak apalah, dia punya diri dia lah masing-masing. Sebab fardu ain ni bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tak apa, ada dah orang mengaji, kita tak mengaji pun tak apa.
Tapi fardu ain ni atas tiap-tiap individu tu kena mengaji. Bila tak ada tempat kita, kena tinggal masjid ni, pergi cari masjid sebelah. Mungkin di Masjid Syakirin ada mengajar. Pergi tengok di senaran Masjid Syakirin pun tak ada juga yang mengajar. Kena pergi Masjid Batu Enam nak mengajar. Pergi Batu Enam tak ada juga. Pergi Simpang 3, Simpang 3 tak ada juga. Habis tu mana ada? Luar daripada kawasan Gombak. Wajib kena keluar daripada kawasan Gombak pergi mengaji. Tu fardu ain. Oh, kalau kita duduk di rumah dengan tak mengaji, gak sah tak gugur fardu ain. Lepas tu selesa pula duduk di rumah dengan tak mengaji, masya-Allah. Tu ngaji ni benda wajib, iaitu yang fardu ain. Adapun yang fardu kifayah tak apa dah. Habis yang tu tuan-tuan tak nak mengaji pun tak apa dah. Tak nak dah aku pergi masjid mengaji, tak nak dah. Sebab apa? Dah khatam dah yang fardu ain, tak apa. Sebab semayang berjemaah tak wajib bagi kita. Nak semayang di rumah lepas tu. Sebelum ni 10 tahun katakanlah duk mengaji sifat 10 20 ni. 10 madmumah, 10 mahmudah ni. Selesai dah yang tu. Mengaji usuluddin pun selesai dah. Fiqh yang ibadat yang kita duk buat, yang kena mengenal dengan kita tu pun selesai dah. Tak nak keluar dah, nak duduk dalam rumah dah. Sila. Tapi selagi mana tak gugur, wajib kena pergi cari mana ada orang mengajar. Kena usul tanya, mana ada orang mengajar kitab ni, mana ada orang mengajar topik ni, kena pergi cari. Kalau tak ada, kalau Baba Zid sebut, kalau tak ada di negeri Kelantan, dia kata wajib keluar daripada Kelantan pergi mengaji di Terengganu kalau ada. Tak ada di Malaysia ada orang mengajar, wajib keluar daripada Malaysia pergi mengaji di negeri lain, negara lain. Sampai tahap tu fardu ain ni. Kalau kita biar diri kita, anak kita, bini kita jahil, tunggulah kebinasaan atas diri kita sendiri tu. Pas diri kita pun tak lepas, anak kita tak ambil tahu, bini kita tak penuh ajar, tunggu. Tu banyak tu, berkait-kait tu. Kita ambil dia dalam keadaan kita pun tak boleh bimbing, tak bawa pula dia mari mengaji, tunggu. Kita ambil dia tu nak kena tahu dah tahap mana dia mengaji. Fardu ain dah gugur ke belum? Anak kita yang duduk yang hidup dengan kita tu daripada kecil sampai besar tu hidup dengan kita tu. Dia mengaji di sekolah tu, ilmu yang dia mengaji tu gugur dak fardu ain tu. Fardu ain tu nak start reti tu bila balik tu. Umur 15. Marah dah ni. Umur 15 nak kena reti lah. Sebab apa? Wajib dah tu atas diri dia. Beramal dengan apa? Dengan tauhid akidah yang betul, dengan hukum fiqh yang jelas, dengan tasawufnya. Umur 15. Pas kita umur 15 baru nak eret pergi masjid. Umur 15 nak eret pergi masjid gak jawab dia. Kita royak, kita bagi tahu dia sepatah jom pergi masjid. Dia bagi tahu 20 patah tak nak mari masjid. Apatah lagi zaman hari ni, zaman tak boleh bawa mari masjid. Nak buat macam mana? Nak mengaji macam mana tu cara dia tu? Sekolah tak ajar tu sifat 10-10 ni tak ajar ni. Riaknya, ujubnya, takabur tak ajar. Umur 7 tahun nak kena ajar semayang dah. Semayang pun tak reti. Lepas tu nak kena ajar banyak benda lagi berkenaan dengan apa? Dengan rukun iman Islamnya ataupun akidahnya. Kita sendiri pun tak reti juga. Pas nak harap kau siapa tu? Duduk dalam jahil seluruh ahli keluarga. Berdosa sampai mati tu. Dia tidak benda kecil, benda besar yang berkait dengan ilmu fardu ain ni. Maknanya selagi ada umur, mengajilah ilmu fardu ain yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ni. Adapun yang fardu kifayah, itu serah pada ulama lah, biar dia yang mengaji. Baik. Dia kata wajib dijauhi oleh setiap Muslim, terutamanya bagi mereka yang sedang salik amat banyak. Dia nak beritahu banyak, ni maknanya 13 yang disebut ni bukan setakat tu nak beritahu pada kita. Ada banyak lagi. Cuma yang ni pun memadai untuk menggugurkan tuntutan fardu ain. Di antaranya ialah syarahut ta'am. Dia terjemah sangat gemar kepada makanan. Kena faham. Dia sebut situ sangat gemar, bukan makan. Makan tak salah. Yang salahnya ialah sangat gemar kepada makan. Yang tu yang jadi salah.
Adapun makan memang tabiat semula jadi manusia ataupun mana-mana makhluk yang hidup, dia perlu kepada makan dan perlu kepada minum pelengkap dia. Mana-mana makhluk hidup, bukan manusia saja, bahkan haiwan, tumbuhan pun perlu kepada makan minum. Yang salahnya jadi celah pada syarak ialah bila ada dalam diri kita ni syarah, iaitu sangat gemar kepada makanan. Baik, nanti dia bawa ayat Quran dan dia bawa hadis. Kenapa syarahut ta'am ini jadi sifat celah? Imam Ghazali dia susun gini dalam kitab dia. Dalam kitab Ihya pun ada, dalam kitab Penawar pun ada. Syekh Abdul Qadir Mandili ambil daripada Ihya Ulumuddin juga. Tuan-tuan tengok dalam kitab Hidayatus Salikin pun ada. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin Al-Imamul Ghazali pun ada juga. Dia susun gini. Asal kejahatan ni dia mari daripada sangat gemar kepada makan. Bila kita ni suka pada makan, maka dia akan mari satu lagi syahwah. Syahwah nak makan ni dia panggil syahwah batniyah. Dia panggil syahwat perut kita. Nak makan macam-macam. 3 kali sehari nak makan. Pagi sekali nasi dah. Tengah hari pula nasi pula. Malam nasi pula. Ni bukan kata salah makan nasi ni. Masing-masing tahu lah. Kita ni termasuk dalam kategori sangat loba atas makan ataupun tidak. Bila ada dalam diri kita syahwah batniyah, syahwat perut yang nak makan setiap masa. Habis makan nasi, dia nak makan kuih pula. Boleh kuih dah, makan kuih dah. Dia nak pula yang jenis mengunyah tak berhenti tu. Kacang butir kalau dipanggil apa? Dia panggil apa? Kacang tak kacang. Maknanya di rumah kita tu sentiasa ada benda tu. Dia tak boleh berhenti. Macam lembu, tak berhenti mengunyah. Dagu ni tak berhenti. Dia mengunyah tiap-tiap masa, tak berhenti. Kalau berhenti, dia rasa gelisah. Nak makan apa? Dia mari mikir lalu, nak makan apa? Kadang-kadang yang esok lusa tu dia fikir dah, nak makan apa, nak makan apa. Tu orang yang ada syahwah batniyah. Bila dia penuhi keinginan syahwah batniyah dia, maka dia akan datang satu lagi syahwah, dia panggil syahwah farjiyah. Syahwah yang berkaitan dengan faraj, yang berkaitan dengan kemaluan. Bila perut dah kenyang, maka dia nak melakukan hubungan kelamin, hubungan suami isteri. Dia mari pula nak buat hubungan tersebut, dipanggil syahwah farjiyah. Dua syahwah ni, syahwah batniyah dengan syahwah farjiyah ni, kita tak boleh nak dapat sempurna kecuali kena lalu ikut hubbul mal. Kita tak boleh nak makan sedap kalau tak ada duit. Kita tak boleh nak melakukan hubungan dengan dengan perempuan kalau kita tak berduit. Maka bila kita nak memenuhi keinginan syahwah perut dengan syahwah kemaluan kita, maka kita nak kepada satu lagi, iaitu harta. Dia masuk dalam hati kita hubbul mal. Cintakan harta. Nak bunuh tu. Dia masuk hubbul mal. Bila ada dalam diri kita hubbul mal, ada cintakan harta, nak harta banyak, kalau kita tak ada nama, tak ada pangkat, tak ada kemasyhuran, tak dapat harta banyak ada kita. Tuan-tuan tengok orang kaya-kaya tu ada nama, ada tempat dalam masyarakat, masyhur dia. Sebab tu dia jadi orang kaya raya. Projek dia bukan ratus-ratus. Kita boleh 100, 200 pun rasa banyak dah. Dia tak main ratus-ratus. Dia main juta-juta, bilion-bilion dia main. Jadi orang tengah boleh 2-3 juta. Tuan-tuan duk baca dalam surat khabar duk lalu. Sebab apa ni? Bila dia nak harta banyak, dia kena ada nama. Dia masuk pula situ. Hubbul jah. Penyakit belakang tu. Tu jenis penyakit berangkai-rangkai tu. Orang tak nak zaman hari ni penyakit berangkai-rangkai ni. Jantung, darah tinggi, buah pinggang. Siapa nak? Angkat tangan. Tak ada seorang pun berani angkat walaupun tua dah. Betul tak? Tak ada. Ni berangkai ni masuk dalam hati kita. Mula daripada mana ni? Mula daripada keinginan perut kita nak makan.
Lepas tu bila dia masuk kepada apa? Nak kepada kemasyhuran, maka kita tak akan dapat harta yang banyak, kita tak akan dapat pangkat. Bila kita dapat yang tu, kita berlumba untuk dapat harta, untuk dapat pangkat, maka dia akan masuk di sana sifat-sifat madmumah yang lain, iaitu dia masuk takabur. Takabur, dia mula angkat diri dia, dia jatuhkan orang lain. Tu ya. Tu kibir dipanggil. Takabur, sifat Tuhan itu masuk dalam diri kita. Sedar tak sedar ya? Kita angkat diri kita, kitalah orang terbaik sekali. Semua lain tak baik. Hatta agamawan pun ada jenis macam ni. Angkat diri dia, dia orang paling reti sekali, orang lain semua tak reti. Ni dipanggil kibir. Apa kalau kita jenis tak mengaji lagi, tak tahu, duk angkat diri dan duk jatuhkan orang lain. Tu dipanggil kibir. Bukan setakat kibir masuk dalam diri kita, nak dapat harta kena ada hasad dengki, dia akan masuk hasad dengki. Kita akan berdengki, tengok orang ni boleh lebih daripada kita. Maka kita pun bercita-cita supaya orang yang dapat lebih tu hilang harta dia, nikmat dia daripada orang tersebut. Tu dia panggil hasad. Hasad nas jelas daripada Nabi. Ya'kulul hasanat, makan kebajikan yang kita buat tu. Kemudian banyak lagi lah sifat-sifat madmumah yang lain. Dia akan masuk riya, dia akan masuk apa? Pergaduhan. Tu pergaduhan tu kita boleh tengok berebut harta, adik-beradik bergaduh. Adik-beradik yang duduk serumah dulu, duduk sebilik dulu tidur, makan semeja dulu, boleh bergaduh disebabkan oleh harta peninggalan arwah ayah dengan arwah mak. Tu sebab apa tu? Hubbul mal. Tu puncanya daripada mana semua ni? Nak harta, nak itu, nak ini ni. Sebabnya nak memenuhi keinginan makan kita. Tuan-tuan nak makan apa? Smoke kingdom. Tuan-tuan tahu smoke kingdom? Tuan-tuan ni orang soleh. Tuan-tuan ni bukan food hunter. So tuan-tuan tak tahu. Smoke kingdom ni yang dimiliki oleh apa? Al-Fadil apa? Ustaz Don Daniel. Ada dua cawangan, satu di Cyberjaya, satu di Putrajaya, satu lagi di Shah Alam. Tu saya promote tuan-tuan. Ada persen ke tidak daripada Ustaz Don tak tahu. Saya nak sebut contoh. Tuan-tuan nak makan di tempat-tempat macam tu, walaupun sekali-sekala nak masuk, kalau bawa RM20 minta maaf lah. Nak kena ada paling tidak bawa anak beranak, paling tidak dalam poket nak kena ada 500 lah. Walaupun tak sampai 500 kita makan, tapi nak kena ada lah 500. Kalau tidak nak bayar apa? Tu nak dapat untuk memenuhi keinginan kita. Ni boleh jadi minggu ni nak makan smoke kingdom, minggu depan pula nak makan orang lain pula. Sebab apa? Kita ni syarah utta'an. Nak makan itu, nak makan ini dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah satu daripada 10 ataupun 13 dalam kitab ni, sifat yang perlu kita buang ialah sifat syarahut ta'am. Cuma perbahasan dia kita baca lagi dalam kuliah bulan depan insya-Allah. Habis tu iaitu kinayah kepada sentiasa penuh perut dengan makanan. Akan datang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan syarahut ta'am. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.